Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimallahu ta'ala. Kata mudabiri dan tahqiqnya bahawasanya perkataan padanya dua maqam. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala. Pada pengajian lepas kita bincang tentang awal pertama kali rukun ataupun fardu bagi wudu ialah niat wudu. Kerana Nabi bersabda innama a'malu binniyat fi kulli imri'in ma nawa wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala amalan diiktibarkan dengan niat, dan sesungguhnya bagi tiap-tiap orang tu apa yang dia niat. Maka niat ini menjadi rukun kerana hadis ni lah. Kerana hadis Nabi kata innama a'malu binniyat. Sebab itulah bagi mazhab kita setiap amalan ibadat wajib di atas dia dilakukan dengan niat. Begitu ke amalan yang kita sunat yang kita buat pun kita kena niat juga supaya amalan sunat itu mendapat ganjaran oleh Allah, diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Cuba kita kata kita gosok gigi, kita basuh gigi. Kalau kita tak niat, tak adalah pahala basuh gigi. Dapat bersih je lah gigi kita. Jadi pahala basuh gigi tak dapat sebab kita tak niat. Niat sunat. Niat sunat basuh gigi. Niat basuh gigi lah. Begitu juga pada basuhan yang awal sebelum kita basuh muka. Anggota yang kita basuh tangan. Kita berkumur. Kita masukkan air dalam hidung. 3 anggota yang pertama ni, jikalau kita tidak niat sunat wudu, maka tak akan dapat pahala kita buat. Tak dapat pahala. Ni basuh sajalah kita. Basuh tangan saja, berkumur saja, masuk air dalam hidung saja. Pahala sunat. Tak dapat lah. Pahala sunat pun tak dapat. Adapun selepas daripada kita niat fardu wudu pada basuh muka, basuh anggota sunat yang lain tak perlu daripada niatnya. Kita basuh telinga tak perlu pada niat lah. Kita kena ingat bahasa kita basuh tangan ni, kalau kita niat fardu pada permulaan, kita kata kita basuh tangan tu kita niat fardu, contoh, maka jadilah pahala sunat yang kita basuh tangan tu dapat. Tapi niat fardu tak memadai di basuh tangan tu. Kita kena niat pada basuh muka tu. Tengok boleh ke niat tu? Tak memadai situ. Cuma kita niat itu tujuannya anggota yang sunat yang kita basuh sebelum basuh muka diberi pahala. Niat fardu, bukan niat sunat kan? Niat sunat boleh. Kita niat sunat kan? kita niat sunat pun boleh. Andainya kata kita niat fardu pun boleh. Tapi pada basuh muka tu kita kena ulang lah niat fardu tu. Dan kata ni sambung daripada situ. Dan kata mudabiri dan iman mudabiri. Iman mudabiri ni salah seorang orang yang membuat hasyiah bagi kitab Iqna' Khatib Syabini. Dan kata mudabiri dan tahqiqnya dan kaul yang sebenarnya, bahawasanya perkataan padanya dua maqam. Pertama, pada memadai niat jua. Dan iaitu memadai niat jua hasil atas tiap-tiap kelakuan
sekira-kira meniat ia seorang serta membasuh demikian suku itu daripada mukanya, sama ada terpakai baginya dengan basuh itu atau tiada. Dia sama daripada masalah atas. Sahabat kita baca sikit, takutnya tak dapat apa dah digambarkan masalah. Dia kata, dan demikian lagi memadai madmadah berkomor dan istinsyak memasuk air dalam hidung jika diniatkan dengan itlaq, yakni tiada diniatkan keduanya. Itu maksud diniat dengan itlaq, mana tak niat kedua-dua. Atau diniat madmadah, berdiniat berkomor dan istinsyak, dua. Dia tak niat benda lain lah, niat untuk memasuk air dalam hidung, niat berkomor saja. Maka memadalah keduanya. Maka memadailah niat itlaq ke, tak niat kedua-dua ke, ataupun niat untuk berkomor, untuk masuk air ke dalam hidung, memadai. Tetapi wajib mengulangi membasuh mukanya serta dengan suku itu. Seandainya waktu kita berkomor ni terkena air yang kita berkomor kepada satu juzuk daripada muka kita, bibir ni dia masuk dalam muka, ya, batang hidung dia masuk dalam muka. Waktu kita berkomor, waktu kita masukkan air dalam hidung tu, terbasuh satu juzuk ini, terbasuh satu juzuk ini. Kita kata kita niat, masa waktu tu kita berkomor, kita niat fardu wudu. Contohlah, kita niat fardu wudu. Maka tak perlu kita ulang niat pada kita membasuh muka. Sebab satu juzuk muka kita sudah terbasuh. Kita basuh muka yang lepas daripada berkomor pun tak perlulah niat lah. Sebab sudah terbasuh dah satu juzuk daripada muka. Memadailah niat tu. Jadi seandainya dia niat, dia tak niat fardu wudu, cuma dia niat sunat. Seandainya dia niat sunat, waktu dia membasuh muka, wajib diulangi niat, walaupun terkena satu juzuk daripada muka, wajib diulangi niat dia. Dan wajib dia ulangi basuh muka dia. Sebab basuh satu juzuk daripada muka ni tadi dengan tanpa niat yang diiktibar. Jadi dibahas di sini, kata Imam Mudabiri ni, dibahas di sini, seandainya terbasuh satu juzuk daripada muka kita ketika kita berkomor ataupun ketika kita memasukkan air dalam hidung, terbasuh satu juzuk tu, kena ulang basuh ke ataupun tidak? Kena ulang ke tidak? Ataupun kalau kita niat di situ memadai ataupun tidak niat itu. Nah, tadi dia kata wajib mengulangi basuh muka serta suku itu. Kata Mudabiri dan tahqiqnya yang sebenarnya, dia kata bahawa perkataan padanya, pada kata wajib mengulangi basuh muka serta dengan suku itu, dua maqam. Ada dua perkataan lah. Pertama, pada memadai niat dua. Niat tu memadai. Kalau kita niat pada waktu kita basuh berkomor tu terkena satu juzuk daripada muka, niat itu memadai. Mana tak perlu kita ulang niat kali kedua ketika kita basuh pihak atas muka kita. Iaitu hasil, iaitu memadai niat dua tu, hasil atas tiap-tiap kelakuan sekira-kira meniat ia serta membasuh demikian suku itu daripada mukanya, sama ada terpakai baginya basuh tu dengan basuh itu ataupun tiada. Tak kira dengan yang basuh tu terpakai ke ataupun tidak, sudah memadai niat tu. Dan memadai satu juzuk yang kita basuh.
Dan keduanya pada memadakan dengan basuhnya, dan iaitu terhenti atas ketiadaan memalingkan niatnya. Yang kedua yang kata Imam Mudabiri, kita basuh satu juzuk daripada muka tu memadai, tak perlu diulang lah, memadai. Iaitu terhenti atas ketiadaan yang memalingkan niatnya. Yang berpandu kepada tidak ada yang memalingkan niat dia. Kalau dia palingkan niat dia, dia kata tak jadi niat tadi, dia kena niat semula lah. Itu ada yang memalingkan niat dia. Kalau tak ada memalingkan niat dia, dia pakai niat waktu dia basuh muka tu, kata nawaitu fardul wudu, dia kata basuh waktu dia berkomong, terkenalah bibir dia. Pada waktu dia basuh muka, tak perlu dia ulangkan niat, kerana sudah memadai dengan terbasuh satu juzuk daripada muka. Kalau dia nak basuh dalam muka dah tak perlu niat, terus ambil air basuh muka. Basuh muka. Maka jika terbasuh, ni dia panggil tafriq lah, daripada cabang masalah tu. Maka jika terbasuh serta berkomo-komo, sedang dia berkomo, terbasuh atau memasuk air ke hidung, terbasuhnya satu suku daripada mukanya, satu juzuk daripada muka dia terbasuh, seperti satu suku daripada mukanya, seperti merah dua bibirnya. Dua bibir mulut lah, yang merah tu masuk dalam hal muka, terbasuh di situ. Dan serta istihdar niat wudu pada salah satu daripada keduanya, mana berkomor dan masuk air ke dalam hidung. Dan hadir niat wudu. Masa dia berkomor tu, dia hadirkan niat wudu, kata nawaitu fardhu wudu ataupun nawaitu fardhu tahara. Hadir dalam hati dia tu niat wudu. Serta istihdar, hadir niat wudu pada salah satu daripada keduanya, berkomor dan memasuk air dalam hidung. Maka terkadang dikosakkan berkomor-komor jua umpamanya. Jadi ada kalanya dikosak berkomor saja, dan terkadang dikosak membasuh muka itu jua, atau terkadang dikosak kedua-duanya, basuh muka dan berkomor, kosak dua-dua. Dan terkadang ia itlak. Itlak ni tak kosak apa-apa, tak kosak berkomor, tak kosak basuh muka. Dan di atas tiap-tiap daripada 4 surah ini, maka niat wuduknya itu memadalah bagi bersertakan dia dengan terbasuh suku daripada mukanya. Anda beritahu niat wuduk dia tu sudah memadai sebab terbasuh satu suku daripada muka dia. Tak kira lah sama ada dia kosak basuh muka ke ataupun tidak kosak basuh muka, sama ada dia kosak untuk basuh pada berkomor saja, tapi ada terkena satu juzuk dan dia niat fardu wudu, maka sudah sah niat dia. Yang dia kosak tu tidak diiktibar, ataupun tak kosak langsung, tidak diiktibar. Sebab kita ambil wudu, kadang-kadang kita ambil air tu, dah kan kita rasanya nak berkomor, tak nak niat pun, tak ada kosak pun nak basuh muka, tapi waktu kita berkomor tu kita niat fardu wudu, maka terkena satu juzuk daripada muka, sudah memadai niat. Basuh muka kali kedua tak perlulah, kita berniat wudu. Tetapi walaupun kita kata wajib, anda sudah memadai dah niat wuduk dia, terbasuh satu juzuk daripada muka, walaupun dia kosaknya untuk berkomor, kosaknya untuk memasuk air dalam hidung, tetapi lazim akan dia akan mutawaddi'u, orang berwuduk, mengulangi basuh
tak kala dikosatkan berkomo-komo jua. Mengulangi basuh muka. Mengulangi basuh, mana tempat yang dikosat berkomo, kita kata kosat berkomo. Tak. Kemudian terkena satu juzuk. Waktu tu kita niat fardu. Waktu kita basuh muka ni, kita kena basuh semula. Tapi niat tak perlu diulang dah. Cuma pada basuhan itu kita kena basuh semula. Ni betul. Tetapi lazim akan dia seorang yang berwudu mengulangi basuh. Basuh tempat yang kena satu suku daripada muka lah. Mengulangi basuh tak kala dikosatkan berkomo-komo jua. Waktu dia kosat berkomo, kalau dia kosat diangkat air tu untuk basuh muka, tak perlu ulang lah. Yang perlu diulang basuh tempat mana yang terkena satu juzuk daripada muka itu, waktu dia berkosat berkomo, ataupun waktu dia berkosat untuk masukkan air ke dalam hidung. Kerana sebab apa dia wajib ulang basuh? Kenapa wajib bagi dia ulang basuh? Kerana diperoleh sarif. Apa dia sarif? Di tafsir yang memalingkan dia kan berkomo daripada jatuh suku yang terkena basuh itu dengan niat akan muka. Kerana mana sebab apa wajib dia mengulangi basuh? Diperoleh yang memalingkan dia. Jadi ada yang memalingkan dia. Mana yang memalingkan dia? Berkomo tu lah. Sebab dia kosat berkomo. Daripada jatuh suku yang dibasuh itu dengan niat akan muka. Sebab dia tak niat pun untuk membasuh muka. Yang dia kosatnya ialah nak berkomo, tapi terkena satu juzuk daripada muka, serta dia ada niat fardu wudu. Apabila dia terkena daripada satu juzuk daripada muka, dia ada niat fardu wudu, maka terkena juzuk muka itu sah niat. Tapi tempat yang dibasuh tu kena ulang, sebab dia tidak ada kosat untuk nak basuh muka. Sebab tu dia kena ulang tu. Kerana kosat dia kosat berkomo. Kosat berkomo tu yang memalingkan dia daripada niat basuh muka. Kerana diperoleh sarif yang memalingkan dia daripada jatuh suku yang kena basuh itu daripada niat akan muka. Sebab dia ada niat kosat berkomo tu lah. Kalulah dia tu tidak, dia itlak, dia basuh dia angkat air berkomo tu, dia tak kosat pun untuk berkomo, dan dia tak kosat untuk basuh muka. Tiba-tiba dia niat fardu, terkena satu juzuk daripada muka, itu tak wajib diulangi basuh. Tak wajib. Sebab apa? Dia tidak ada yang memaling daripada niat kepada muka. Tak ada. Yang tadi dia sebab dia niat berkomo, berniat berkomo tu dia memaling daripada basuh muka. Demikian lagi, anda kena wajib mengulangi. Diulangkan basuh akan suatu suku itu. Demikian lagi diulangkan basuh akan suku itu tatkala itlak niatnya. Itlak pun kena juga. Tak kena kita tafsir ni. Itlak pun kena niat, itlak niat pun kena juga. Dia basuh tu, berkomo tu, dia tak ada niat pun untuk berkomo, untuk basuh muka, tak ada. Kerana bahawasanya ia seperti sarif dua pada rupanya. Jadi salah itlak tu mana memaling daripada dia basuh muka juga. Dan jika dikosatkan keduanya, basuh muka dan berkomo, waktu dia angkat air ke dalam mulut dia tu, dia kosat untuk berkomo dan basuh muka, atau dia kosat hanya muka, ataupun dia kosat untuk basuh muka. Tetapi pada dua surah ini
tiada dibilangkan berkomo-komo, sebab terdahulu membasuh muka atasnya. Maka di sini tak adalah niat, tak adalah sunat berkomo. Bab satu dia niat kedua-dua berkomo dan memasukkan pada niat basuh muka. Jadi apabila diiktibarkan niat itu, sunat sunat berkomo tak ada. Sebab apa? Kerana sudah terdahulu basuh muka daripada berkomo. Ataupun dia niat untuk basuh muka, tak adalah pada sunat berkomo. Dan jika dikasat keduanya berkomo dan basuh muka, atau dikasatnya hanya muka, atau kasatnya hanya basuh muka, tetapi pada dua surat ini, mana jika dikasat keduanya atau dikasat hanya muka, tiada dibilangkan berkomo-komo. Berkomo-komo tu tidak dibilang, sebab terdahulu basuh muka atasnya. Sebab terdahulu basuh muka atas dia. Intaha, habislah perkataan Iman Budabiri. Mudabiri. Intaha, habislah perkataan Iman Budabiri. Kata Abi Syarif, sekira-kira disertakan pada membasuh satu juzuk daripada muka itu, jikalau ada ia mukanya itu sejahtera, dia kata dibolehkan apabila dia niat waktu berkomo tu, dia niat fardu tu, terbasuhlah satu juzuk daripada muka dia. Yang diiktibarkan niat tu, dia kata sekira-kira muka tu keadaannya sejahtera, tak apa, keadaan elok lah. Dia kata sekira-kira disertakan pada basuh suatu suku daripada muka itu, jikalau ada ia mukanya itu sejahtera, kalau muka tu elok. Adapun jika ada mukanya penyakit dengan meliputi sekaliannya penyakit, dia muka dia penyakit, semua ada penyakit, maka diniatkan wuduk pada basuh tangannya. Diniatkan wuduk pada basuh tangan dia. Dan demikian dikatakan pada tangannya, seperti barang yang tiada sembunyi. Dan ini selama tiada ada pada mukanya itu jabirah yang disapukan dia, maka hendaklah diniatkan pada ketika menyapu jabirah. Ayah kata perkataan Abi Syarif ni. Kata Abi Syarif, sekira-kira disertakan pada basuh satu suku daripada muka itu, jikalau ada ia mukanya sejahtera, kalau muka tu elok lah, maka dia iktibarlah niat itu kena basuh satu juzuk daripada muka. Adapun jika ada mukanya penyakit dengan meliputi sekiannya, kalau muka dia terlalu sakit, tak, yang tak boleh kena air tu lah, tak, kena air lah, ada parut ke apa, mana satu juzuk pun daripada muka dia tak boleh kena air, maka diniatkan wuduk pada membasuh tangannya. Ni tak apa, niat wuduk pada basuh tangan. Waktu basuh tangan tu niat wuduk, maka sah niat wuduk pada basuh tangan. Sebab apa? Kerana muka dia tak boleh kena air. Yang itu 2 kali setengah lah. 2 kali setengah. Ni basuh tangan ni, penggelangan tangan. Itu ganti muka. Kita niat di situ. Niat di situ. Tambah muka, pasangan tu biasalah. Setengah tu biasa. Kita niat di wuduk situ. Cara masalah niat wuduk. Dia niat basuh tangan tu, niat wuduk. Dan muka ni tak boleh kena air, muka ada penyakit, kita tayamum. Kalau tayamum tak boleh ya, Contoh lah. Kalau tayamum tak boleh je, air pun tak boleh, tayamum tak boleh.
Balut muka. Kalau dia balut muka, kena sapu atas jabirah, atas pembalut muka. Terbalu muka. Dia kalau macam tu, dia kena sempurnakan wuduk melainkan anggota tersebut kemudian tayamum ya. Dia kena sapu dulu muka dia. Sapu muka dulu. Dia kena apa dah? Dia kena sapu muka dulu, kemudian dia tayamum, barulah dia sempurnakan basuhnya tangan. Dia kena tayamum dulu, jangan sudah basuh kaki baru nak tayamum muka, tak boleh. Sebab tertib tu wuduk tu wajib tertib. Dan demikian lagi dikatakan pada tangannya seperti barang yang tiada tersembunyi. Dan demikian lagi dikatakan pada tangannya. Mana supaya kalau tangan dia tu tak boleh kena air. Tak. Seperti barang yang tidak sembunyi, mana nyata dah. Kalau tangan dia tak kena air ke apa, tak boleh kena air. Pada mana yang boleh tempat kena boleh ke air tu diniat. Dan ini selama tiada ada pada mukanya itu jabirah, ada pembalut. Kalau ada pembalut muka tu pun dah balut sepumumia tu lah. Pemumia nampak mata klik-klik. Yang disapukan dia, maka tak ada pembalut yang disapukan dia, kata jabirah. Maka ada, kalau ada pembalut, maka hendaklah diniatkan pada ketika menyapu jabirahnya. Jadi kalau muka dia ada pembalut, dia tak boleh niat pada tangan basuh tangan ni. Dia kena niat pada pembalut muka. Ini masa dia sapu muka tu, dia kena niat. Niat itu dia nak sapu muka atau Niat pada wuduk lah. pada wuduk lah. Niat pada wuduk. Jadi kalau orang yang tak boleh, kita kata dia tak ada pembalut di muka dia tak boleh kena air, maka dia niat pada tangan dia. Waktu basuh tangan tu, dia niat fadul. Kalau mu'alif, masalah harus seorang itu mencerai-ceraikan niat wuduk pada segala anggota. Wallah. Ini pendapat bagi Abi Syarif lah, bukan pendapat semua ulama.